أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. Kasih al-fadil Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati dan saya kasihi seluruh jawatan kuasa, para asatizah di Ustaz Al-Abqari, yang saya kasihi para ulama, pimpinan masyarakat setempat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara penterjemah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Hari ini alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul dalam majlis yang ringkas ini untuk kita menyuntik semangat kita kembali kepada kecintaan dan kecintaan kepada bumi Palestin. Dan hari ini alhamdulillah saya berada di kalangan kalian, orang-orang yang cintakan kepada ilmu, orang-orang yang setia di majlis-majlis pengajian yang mengisi masa kalian dengan perkara-perkara bermanfaat, yang mana kumpulan-kumpulan seperti ini sukar untuk ditemui pada masa ini. Mungkin ditemui di tempat-tempat yang lain yang budaya keilmuannya sudah lama diterapkan. Saya orang Terengganu biasa ke Rusila, di Kelantan kita biasa dengan majlis-majlis seperti ini. Tetapi di Selangor ni mungkin tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat untuk orang-orang yang istimewa, yang datang menghabiskan masa lapangnya, khususnya sekarang ni masa cuti bersama dengan anak-anak, dikhususkan untuk datang bukan sahaja meningkatkan ilmu syariah, ilmu akidah, hadis yang kalian belajar setiap minggu daripada tuan guru kita, tetapi alhamdulillah hari ini juga dengan kesedaran kalian datang untuk menyuntik semangat di dalam bidang yang berkaitan dengan hal ehwal saudara-saudara kita, yang mana ilmu banyak mana pun kita kutip tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat sekiranya tidak dilahirkan dalam bentuk amal. Dan amal yang paling baik pastinya pada hari ini ialah menurut amal yang sedang dilakukan oleh mereka yang berada di bumi Palestin, iaitu amal kita, tindakan kita, cita-cita kita untuk kita menegakkan syiar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sekitar 50 hari lagi kita akan menyambut sambutan Al-Isra' wal Mi'raj. Dan dalam peristiwa sambutan tersebut, saya pasti ayat yang paling banyak akan dibacakan oleh para asatizah dan para ulama kita pada jemputan bercakap tentang Isra' dan Mi'raj ialah ayat pertama daripada surah Al-Isra' itu sendiri. Ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini kalian sentiasa dengar terjemahannya tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu tempat Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang diberkati sekelilingnya. Tetapi hari ini kita nak memfokuskan sedikit perbincangan kita kepada potongan daripada ayat tersebut, iaitu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebab bumi yang diberkati ini bumi yang bukan semata-mata disebutkan oleh para pentafsir menceritakan tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, iaitu daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tetapi para ulama Palestin khususnya bila mana menerangkan tentang ayat ini, menerangkan bahawa ia juga adalah satu perjalanan masa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perjalanan masa agama kita, di mana agama kita suatu ketika dahulu berada di tempat yang paling tinggi, berada di tempat kemuncak, membawa kesejahteraan kepada seluruh alam. Dan itu berlaku bila ia bermulanya dengan Fathu Mekah di Masjidil Haram. Kemudian ulama-ulama menyebutkan bahawa ia akan melalui satu tempoh naik turun. Zaman Islam diuji, zaman Islam berada di atas, zaman Islam berada di tahap paling rendah, sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, di mana seluruh umat Islam yang berada di merata-rata tempat dihina, dizalimi, dibunuh tanpa ada orang dapat membela mereka. Dan untuk melihat Islam bangkit dan berada semula di kemuncak, maka titik fokus kita hendaklah berada di tempat kedua yang disebutkan di dalam ayat tersebut, iaitu Al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla. Sebab itu para ulama di Palestin menekankan sangat tentang fokus yang perlu kita berikan kepada Masjidil Aqsa ini, kiblat pertama orang-orang Islam, masjid ketiga orang-orang Islam. Kalau kita nak melihat Islam bangkit semula, ya, kita boleh berikan perhatian kepada apa yang sedang berlaku di Syria, di Yaman, di Afghanistan. Kita boleh tengok dan bantu saudara-saudara kita di Bangladesh, orang-orang Rohingya. Kita boleh berikan tumpuan pada saudara-saudara kita yang berada di selatan Turki, yang terlibat dengan gempa bumi, mereka yang diuji di Libya dengan gempa bumi, banjir dan sebagainya. Tetapi tidak boleh tidak, sedikit daripada fokus kita sekurang-kurangnya kena diberikan kepada bumi Palestin tersebut. Dan bumi ini bumi yang tidak ada keraguan terhadap musuh di dalam. Ada orang cerita tentang Syria. Saya duduk di Syria lama, taklah lama, setahun setengah, memahami apa yang berlaku di sana. Dan ramai orang bila cerita tentang Syria, dia kata, alah ni isu Syiah lawan Sunni, dia tak nak terlibat. Bila dia tengok isu di Yaman pun, dia kata, ni Houthi lawan dengan Sunni, tidak mahu terlibat. Bila tengok isu yang berlaku di Rohingya, ada juga yang memahamkan diri mereka bahawa orang-orang Rohingya adalah pendatang dan sebagainya yang nak mengambil alih bumi Myanmar melalui propaganda yang dihulurkan dan diberikan oleh negara tersebut. Tak apalah, dengan segala perselisihan dan kesilapan pemahaman kita terhadap isu-isu ini, tetapi di bumi Palestin tidak ada orang yang menafikan bahawa musuhnya sangat jelas, iaitu Zionis Israel, yang ada di hadapan mata kita, yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak akan redha dengan agama kita, tidak akan redha dengan kita melainkan setelah kita menurut dan mengikuti agama mereka. Justru pada hari ini kita nak ceritakan tentang bumi tersebut. Dan kita nak ceritakan berdasarkan kepada pengalaman dan perkongsian. Kenapa bumi ini disebutkan sebagai bumi yang diberkati, kenapa dan apa sebenarnya yang diceritakan di dalam ayat tersebut. Alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Dan tanpa kita perlu pergi berbincang panjang berkenaan dengan mereka yang berada di bumi Palestin, sebenarnya kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak sangat di bumi Palestin tersebut. Dan tanda yang paling besar ialah bila mana Allah ciptakan di sana satu umat dan kelompok manusia yang sanggup untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan bumi Palestin tersebut dengan menggunakan segala kekuatan yang ada pada mereka. Bukan sahaja mengorbankan harta, masa dan tenaga, malah nyawa-nyawa mereka dan nyawa anak-anak serta ahli keluarga mereka. Itu tanda Islam yang sangat besar, tanda kehebatan Allah yang sangat besar. Di waktu orang lain sibuk dengan urusan dunia, dengan keluarganya, sibuk dengan kerja-kerjanya, ada lagi satu kumpulan manusia yang sanggup demi agamanya mempertahankannya dengan segala apa yang dia ada. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, dengan keikhlasan mereka, kesungguhan mereka, istiqamah mereka, inilah Allah memberikan tanda-tanda yang lain yang menunjukkan bahawa perjuangan mereka benar. Allah berikan bantuan yang direct, yang susah kita nak lampak berlaku di tempat-tempat yang lain. Saya ingat dalam perang pada 2014 yang berlanjutan selama 51 hari,
Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di bumi Gaza. Tamat peperangan 51 hari, para jeneral Israel ditanya, kenapakah kamu tidak berjaya masuk ke dalam bumi Gaza itu yang sangat-sangat kecil? Kenapa kamu tidak berjaya tembus ke dalam bumi Gaza sedangkan kamu mempunyai persenjataan yang begitu canggih? Kamu mempunyai tentera-tentera yang terlatih, teknologi yang begitu terkedepan, nak dibandingkan dengan para mujahidin yang duduk di bumi Gaza hanya mempertahankan bumi tersebut dengan kekuatan yang kecil dan dengan senjata-senjata yang mereka sendiri buat. Maka ketika itu jeneral-jeneral Israel ini menyebutkan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia jawab kepada wartawan yang bertanya kepada dia, dia kata, bagaimana kami nak masuk ke dalam sebuah wilayah yang dijaga bukan sahaja oleh para mujahidin yang mempertahankan bumi tersebut dan mereka ini mencintai kematian lebih daripada kehidupan, tetapi bukan semata-mata mujahidin ini yang menjaga bumi tersebut. Kami nampak lembaga-lembaga tentera-tentera yang turun daripada langit berpakaian serba putih berjaga bersama-sama dengan para mujahidin. Bagaimana mereka nak masuk ke dalam sebuah tanah yang bila mana dihantar anjing-anjing pengesan mereka berjumpa lokasi-lokasi tempat para mujahidin sedang menyorok, nak menyalak bagi tahu kepada tuannya Zionis bahawa di sini adanya mujahidin. Maka para mujahidin berbisik kepada para anjing, disebutkan, wahai si anjing, wahai si hamba Allah, bagaimana engkau nak bekerja bersama-sama dengan musuh Allah membocorkan rahsia kedudukan kami yang sedang menjaga bumi Allah ini? Maka anjing tunduk dengar arahan mujahidin, tak jadi menyalak, pergi meninggalkan lokasi tempat berlakunya, tempat mujahidin sedang menyorok. Dan bila mana anjing tak menyalak, tentera Zionis sangkakan di sana tidak ada mujahidin. Mereka masuk ke dalam kawasan-kawasan mujahidin, masuk ke dalam perangkap-perangkap yang menyebabkan akhirnya mereka mati dibunuh oleh tentera-tentera mujahidin. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan mereka nak masuk ke dalam satu kawasan yang pada tahun 2014 tersebut para mujahidin turun ke dalam terowong-terowong untuk melakukan operasi istishhadiyin, pengebom-pengebom berani mati di dalam tanah haram Israel. Masuk ke dalam terowong tidak membawa bekalan yang banyak, hanya membawa kurma. Sebab mereka tahu kalau mereka masuk ke dalam terowong tersebut, mereka akan buat operasi berani mati, mereka tidak akan kembali semula ke bumi Gaza. Mereka masuk melalui terowong bukaan dan laluan dia di sebelah Gaza, nak keluar di sebelah tanah haram Israel. Tiba-tiba laluan keluar sebelah tanah haram Israel dibom, tidak boleh keluar daripada terowong tersebut. Laluan masuk ke dalam terowong juga dibom di sebelah Gaza, mereka tidak boleh berundur kembali daripada terowong tersebut. Apa yang mereka lakukan ketika itu bulan Ramadan? Sementara mereka menunggu arahan daripada komander-komander perang mereka kalau boleh dibuka laluan dan operasi boleh diteruskan, mereka duduk dalam terowong itu bersahur dengan setengah biji kurma. Bila azan maghrib berkumandang, berbuka dengan baki setengah biji kurma yang lain. Berapa lama mereka duduk dalam terowong tersebut dalam keadaan sedemikian? Mereka duduk selama 21 hari. Dalam keadaan sedemikian, menunggu arahan kalau boleh dibuka, maka mereka bersedia pada bila-bila masa untuk menyelesaikan operasi yang telah pun dirancang. Kita diuji dengan sedikit kelaparan, tak boleh teruskan jihad kita. Nanti kita test kelas-kelas pengajian kita seperti ini, kalau tak dihidangkan dengan kari kambing, agak-agak penuh ke tak penuh? InsyaAllah. Haji yang paling semangat sekali. Haji jangan makan je lagi. Gerau je. Maka mereka yang berada di sana dengan keikhlasan mereka terhadap perjuangan mereka, dengan kaedah mereka dibangunkan sejak daripada kecil dengan Al-Quran. Masjid-masjid di bumi Gaza yang setiap hari selepas maghrib anak-anak seusia 4-5 tahun akan pergi untuk menghafal Al-Quran di masjid-masjid itu. Tak boleh baca Al-Quran, ustaz dia akan bacakan ayat yang nak dihafal berulang-ulang sampaikan dia hafal melalui pendengaran. Duduk di masjid, membesar dengan Al-Quran, diserap ke dalam kumpulan-kumpulan usrah, diajar tentang tauhid, tentang akidah, tentang hadis, tentang sirah.
membesar, kemudiannya berbai'ah, akhirnya diberi pilihan nak masuk berada bersama-sama dalam gerakan politik Hamas contohnya, ataupun nak terlibat di dalam kerja-kerja persenjataan di bawah Brigade Izzuddin Al-Qassam dan kumpulan-kumpulan yang lain. Membesar dengan Al-Quran, sebab itu mereka berani bila mana setelah dewasa mengorbankan nyawa-nyawa mereka untuk perjuangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, di bumi Gaza itu juga setiap kali cuti musim panas seperti kita ini, tengah cuti sekolah ini, budak-budak yang paling cerdik dikumpulkan di kem-kem yang namanya kem-kem Tajul Waqar. Dia duduk di masjid daripada waktu subuh sampailah kepada waktu asar. Kerja mereka hanya menghafal Al-Quran. Dalam tempoh 1 bulan mereka duduk di masjid-masjid tersebut, budak-budak ini boleh habis menghafal 30 juzuk Al-Quran. Paling lama 2 bulan cuti musim panas, habis 30 juzuk Al-Quran. Sebab itulah di bumi Gaza setiap tahun ribuan kalau bukan puluhan ribu para hufaz yang baru dilahirkan. Kita nak buat camp seperti itu jenuh. Kalau duduk sebulan pun masa cuti, nak habiskan 1 juzuk pun susah. Kita buat camp-camp tahfiz 1 minggu, nak suruh hafal 1 surah pun susah. Sebab fokus tidak diberikan ke arah itu. Kita punya penghayatan kepada menghafal Al-Quran, kepada membaca Al-Quran, dibuat pada waktu cuti. Dia bukannya berterusan sebagaimana yang dibuat oleh mereka yang berada di bumi Palestin dan di tempat-tempat yang lain. Justru itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di bumi tersebut pada tahun 2014, mengikuti perang 51 hari, perang 2021, perang selama 11 hari, 2023, perang yang masih lagi berlanjutan sehingga kini juga. Kita dengar kisah-kisah yang hebat tentang para mujahidin. Antaranya kisah yang kita dengar pada awal peperangan, suara mujahidin yang dirakamkan, yang dikongsikan kepada kita semua, menceritakan bagaimana satu orang mujahidin ini dengan arahan daripada komandernya keluar untuk melepaskan tembakan RPG ke arah kereta-kereta kebal Zionis yang telah masuk ke dalam bumi Gaza. Ketika itu dia nak lepaskan tembakan, dia rasa takut. Sebagaimana manusia yang biasa, dia rasa takut nak tembak. Tangannya beku. Tapi dengan ketakutan itu Allah campakkan kepada dia nusrah. Allah campakkan kepada bantuan dalam bentuk apa? Dalam bentuk suara yang datang daripada belakangnya, yang menyebutkan kepada dia, ya Abdullah, udrub wala takhaf. Wahai hamba Allah, lepaskanlah tembakan engkau dan jangan sekali-kali engkau merasa takut. Pelik pemuda ini. Dihantar buat operasi seorang diri. Tiba-tiba ada suara di belakang. Dia pandang ke belakang, seorang lelaki yang berpakaian serba putih sedang teman dia di dalam misi tersebut. Lalu dia lepaskan tembakan, kena kepada tentera, kena kepada kereta kebal Merkava milik Zionis Israel. Satu senjata RPG, pelurunya yang sekitar $300-400 dibuat di dalam bumi Gaza, menumbangkan kereta-kereta kebal Merkava Zionis Israel yang nilai dia sekitar $3.5 juta setiap satu. Disebut sebagai God's Chariot, singgasana Tuhan, sebab hebat sangat, tidak boleh dimusnahkan. Justru tuan-tuan dan puan-puan, saya duduk di bumi ini bermula pada tahun 2013. Setelah saya tamatkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang sains marin, kemudian duduk di Syria selama 1 tahun setengah, dihantar balik ke bumi Malaysia oleh pihak kerajaan bila mana peperangan di Syria ketika itu mendekati bumi Dimashq. Saya duduk di Malaysia 2-3 bulan mengusahakan Persatuan Pelajar Malaysia Syria PPMS untuk membantu pelarian-pelarian Syria ketika itu. 2-3 bulan duduk di Malaysia, ibu dan ayah bertanya ke manakah hendak dihabiskan pengajian syariah yang telah dimulakan. Mereka berikan kepada saya beberapa pilihan ketika itu. Nak sambung di Mesir, nak sambung di Jordan, nak sambung dalam Malaysia. Akhirnya pilihan yang diberi untuk sambung di Gaza, di Universiti Islam Gaza. Nak sambung di Mesir ketika itu, saya kira-kira ada 12,000 orang pelajar-pelajar Malaysia.
Dekat Jordan ada sekitar 5,000 orang. Maka saya sebutkan kepada ibu dan ayah saya takut kalau belajar di negara-negara tersebut mungkin tidak boleh berbahasa Arab dengan baik seperti Al-Fadil mengurusi majlis tadi. Maka saya pun buat pilihan untuk belajar di Universiti Islam Gaza, pergi belajar di Gaza sebagai pelajar Malaysia pertama dan tunggal di sana. Sampai sekarang pun masih lagi tunggal. 10 tahun kita berkempen, tak ada orang yang nak ikut. Harap-harapnya daripada pusat Al-Abqari ini akan melahirkan jenis-jenis yang ibu bapa dia juga jenis, sanggup untuk menghantar anak-anak mereka jadi pelajar Malaysia kedua insya-Allah ke Universiti Islam Gaza. Dan kita di Cinta Gaza Malaysia bersedia untuk taja tiketnya anaknya tersebut. Tiketnya kita akan taja satu hala sahaja, pergi dan mungkin tidak kembali. Pengajian percuma di Universiti Islam Gaza untuk ghairun natiqin bil lughah al-arabiyyah, yang bukan datang daripada negara Arab, belajar di Universiti Islam Gaza percuma. Dia orang berani buat percuma sebab dia orang tahu satu orang je budak yang tak betul daripada Malaysia ni datang belajar di tempat mereka. Sahabat-sahabat kita daripada Indonesia ada 4-5 orang yang belajar di sana. Maka saya maklumkan kepada ibu dan ayah saya nak sambung pengajian di Universiti Islam Gaza. Ibu dan ayah saya dia bagi satu jawapan yang ringkas. Dia kata, baguslah kalau begitu, esok pack bag, kita akan terus belikan tiket. Ibu dan ayah saya ni orang pandai-pandai jugalah. Ayah saya Profesor Kamaruzaman Yusof, pakar Asia Barat. Memang dia yang kaji Palestin, dia tahu Palestin tengah bergolak ketika itu, Palestin tengah berperang. Sebab tu bila mereka bagi jawapan yang cukup ringkas tersebut, saya mula syak bahawa mereka tidak lagi sayang kepada saya. Dia nak hantar anak dia, mudah cerita, bagilah dia mati syahid kat sana, syafaatkan 70 orang, selesai masalah. Pandai berfikir. Kalian kena pandai juga. Kalau rasa macam anak tak berapa nak betul, hantar pergi Palestin, 70 orang insya-Allah masuk syurga di belakang mereka kalau mati syahid. Woi, ada makcik-makcik dah tengok dah ke mana anak aku yang aku nak hantar tadi. Dan alhamdulillah saya sampai ke bumi Gaza. Ketika itu sudah ada cita-cita untuk mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Yang saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2013 tersebut, bila saya masuk ke dalam bumi Gaza, sahabat-sahabat yang berada di sana, benda pertama yang mereka nasihatkan ialah mereka sebutkan kepada saya, wahai Nadir, kau masuk ke dalam bumi Gaza ini, engkau kena pasang niat sebagai seorang murabit, sebagai seorang yang mempertahankan bumi Gaza dengan batang tubuh engkau, dengan keberadaan engkau di sini, maka Zionis Israel mereka tidak boleh masuk ke dalam bumi Gaza tersebut. Maka jika kau niatkan batang tubuh engkau sebagai seorang murabit, automatik 24 jam kau duduk di bumi Gaza tanpa perlu kau buat apa-apa, insya-Allah kau akan dapat pahala secara berterusan. Saya jumpa dengan kawan-kawan saya menceritakan tentang pentingnya niat tersebut. Seorang mujahidin, dia sebutkan pengalaman dia berjaga di sempadan sepanjang malam setiap hari. Dia jaga di tempat-tempat tersebut. Baca surat cinta dulu dengan Jalis. Baik, insya-Allah. Saya sebenarnya first time berceramah, ada penterjemah di tepi. Saya rasa tak ada orang pernah puji tuan, Masya Allah. Terjemahan dia sangat laju. Sampai saya pun nak bagi laju lagi saya cakap, supaya dia tak sempat nak terjemah, tapi tak berjaya nampaknya. Biasa orang kata saya ceramah ni laju, tapi beliau lagi laju daripada saya. Jangan tambah isi yang saya bagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila saya sampai di bumi Gaza tersebut, duduk pada tahun 2013, jumpa dengan sahabat ini menceritakan tentang pengalaman dia. Dia sebutkan, aku setiap hari berjaga di sempadan. Tidak pernah aku berjaga di sempadan tersebut, tempat aku berjaga diserang oleh roket-roket daripada Zionis Israel. Tetapi satu hari aku keluar, tiba-tiba tempat aku jaga berlakunya letupan. Ada sahabat aku yang cedera, ada yang mati syahid. Kemudian bila mana berlaku peristiwa tersebut, aku duduk bermuhasabah seorang diri. Aku fikirkan apa yang aku tak buat pada hari ini yang menyebabkan aku punya tempat pos kawalan diserang oleh musuh. Dia fikir-fikir apa yang dia tak buat.
Rupanya setiap hari tuan-tuan dan puan-puan, bila mana dia keluar daripada rumahnya, dia akan niatkan, pada hari ini aku nak berjaga di sempadan untuk memastikan tentera Zionis tidak boleh masuk, tidak boleh menyerang Gaza. Setiap kali dia nak keluar, dia akan bacakan ayat daripada surah Yasin yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kan? Nak halang pemandangan Zionis daripada nampak tempat mereka berjaga. Ayat yang sama tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya ajarkan kepada saya. Dia kata kalau Nadir nak lepas checkpoint, polis jaga di jalan, tak ingat nak bawa lesen, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Amalkan tapi jangan rakam bagi tahu ke orang lain, pasal-pasal balik kena tangkap. Dia ajarkan ayat itu, dia kata setiap kali aku nak keluar, aku akan baca ayat tersebut. Tetapi hari itu aku keluar daripada rumah, mood aku tak baik, aku tak rasa macam aku nak jaga di sempadan. Aku lupa nak niat, aku lupa nak baca ayat tersebut. Allah takdirkan tempatnya kena bom dengan tentera Zionis Israel. Ini hebatnya bumi Gaza. Kita kalau datang program-program kuliah seperti ini, kalau tak ikhlas pun Allah dia tak bagi kita pengajaran direct, balik terus accident. Tak kan? Kan ada yang pernah kena paksa diri tapi lupa nak niat datang ke pondok Al-Abqari, ke pusat Al-Abqari untuk jadi orang yang lebih cerdik dalam bidang agama, nak jadikan anak-anak juga semangat dengan isu-isu agama. Setiap hari niat, setiap minggu nak keluar niat, hari ni terlupa nak niat, tuan guru pun tak ada, tiba-tiba Nadir yang entah datang daripada mana pula yang nak datang, tak niat, balik accident, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi ringan sikit, tak ada masalah. Saya rasa tok guru kalau dia ceramah mungkin kalian lebih menghayati, merasai, menjiwai. Saya ceramah ni kita bagi ringan sikit, sebab nampak macam ada yang dah ngantuk-ngantuk kat belakang. Nanti lepas ni kita bagi pula kawan-kawan kita daripada Gaza bercakap. Kalian boleh pilih nak bahasa apa, bahasa Inggeris, bahasa Arab Palestin pun boleh, bahasa Arab Mesir pun boleh. Boleh pilih nak bahasa apa. Penterjemahnya sudah ada. Jadi alhamdulillah kita duduk di bumi yang penuh keberkatan tersebut. Saya masuk tahun 2013 sampai tahun 2023 ini, masuk tahun ke-11 saya berada di bumi Palestin. Perang pertama yang kita lalui pada tahun 2014. Dan saya tahu bila saya masuk ke dalam bumi Gaza yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan tribulasi, yang penuh dengan kesusahan, untuk menetapkan batang tubuh ini supaya boleh kekal berada di bumi Palestin sehinggalah pembebasannya insya-Allah yang akan berlaku dalam masa yang terdekat. Saya pada tahun 2016 berkahwin dengan seorang wanita Palestin. Saya berkahwin dengan wanita tersebut yang merupakan seorang bekas isteri kepada seorang komander Brigade Izzuddin Al-Qassam. Suaminya syahid pada tahun 2008, meninggalkan di belakangnya satu orang isteri dan 5 orang anak. Jadi saya kahwin alhamdulillah, satu orang dapat 5 free gift. Buy one get 5 free. Kahwin satu orang isteri dapat 5 orang anak yang saya anggap mereka adalah anak-anak saya sendiri, dan alhamdulillah selain itu dikurniakan 3 orang juga anak yang lain dan 1 orang cucu. Jadi saya sebenarnya Datuk Nadir Al-Nuri. Datuk tu macam mana dalam bahasa Arab? Datuk Nadir Al-Nuri. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya duduk di bumi Gaza dalam suasana ia berada di dalam kepungan, yang mana ramai orang merasakan bahawa bumi Gaza hanya berada di dalam serangan, di dalam kepayahan dan keperitan di waktu peperangan. Sedangkan penduduk-penduduk yang berada di bumi Gaza, mereka ini duduk di dalam suasana tersebut sepanjang tahun, sepanjang usia mereka. Khususnya bila mana bumi Gaza telah dikepung pada tahun 2006, yang mana ia dikepung kerana kumpulan parti politik yang namanya Hamas menang di dalam pilihan raya pada tahun 2006, mengalahkan parti politik satu lagi yang namanya Fatah. Menang dalam pilihan raya, dihantar international observer, dihantar orang-orang untuk memantau perjalanan pilihan raya supaya dipastikan berlaku dengan penuh ketelusan. Tetapi duka citanya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun setelah menang, kemenangan mereka tidak diiktiraf.
Mereka nak dihalau dan ditolak daripada memimpin bumi Palestin, yang mana mereka menang majoriti kerusi ahli parlimen, sepatutnya boleh perintah keseluruhan Palestin. Tetapi bila mana tidak diiktiraf, akhirnya tahun 2008-2007 tersebut berlakunya perang saudara di antara Hamas dan Fatah. 100 orang lebih kurang yang mati, dan ketika itu dihalau keluar semula Fatah yang kalah, pergi duduk di Ramallah di tebing barat dan berkuasa di sana. Maka Gaza mula dikuasai oleh penduduk-penduduk Palestin yang menyokong Hamas. Sebelum kita pergi jauh, saya rasa ada baiknya saya perkenalkan kepada kalian beberapa wilayah yang ada di dalam bumi Palestin tersebut, supaya bila kita cerita tentang tebing barat, kita cerita tentang kepungan Gaza, kalian ada bayangan apa yang sedang berlaku di sana. Dan mudah sangat untuk kita kenal wilayah-wilayah tersebut. Saya biasa tunjukkan dengan tapak tangan saya ini, yang mana tapak tangan saya ini menggambarkan serba sedikit peta Palestin, yang mana peta ini memanjang daripada atas sampailah ke bawah. Di sebelah jari kelingking saya ini ialah kawasan yang namanya Gaza. Kawasan yang kecil namanya Gaza, sempadannya ialah dengan Mesir dan juga lautan Mediterranean. Sebelah sini sempadannya ialah dengan kawasan di tengah-tengah, iaitu kawasan Tanah Haram Israel yang menjajah Palestin sejak 1948. Di sebelah sini yang besar sedikit ialah kawasan West Bank ataupun tebing barat, tempat terletaknya beberapa wilayah-wilayah yang lain. Dan sebagaimana yang kalian nampak dalam peta ini, dua kawasan Gaza dan juga West Bank adalah kawasan-kawasan yang dipisahkan. Bermakna orang yang berada di Gaza, mereka tidak boleh pergi ke West Bank, termasuklah mereka tidak boleh solat di Masjidil Aqsa yang terletak di tebing barat ini. Sebab itu tanya kepada saya, 11 tahun duduk di Gaza, berapa kali sembahyang di Masjidil Aqsa? Jawapannya kosong, sekali pun tidak pernah. Tanya kawan-kawan kita yang lahir di bumi Gaza, berapa kali sembahyang di Masjidil Aqsa? Tidak pernah dan tidak dibenarkan untuk keras tanah haram Israel tersebut untuk pergi sembahyang di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, West Bank, tebing barat, di sini penduduk-penduduk Palestin duduk bersama-sama dengan penduduk-penduduk Zionis. Maksudnya mereka bercampur. Sebab itulah bila kita dengar berlakunya operasi tikam, bila mana berlakunya cubaan melanggar dengan kenderaan pos-pos kawalan yang dijaga oleh Zionis Israel, itu hanya boleh berlaku di kawasan tebing barat. Tidak boleh berlaku di Gaza. Sebab apa? Sebab Gaza ini sejak daripada tahun 2005, semua orang Yahudi Zionis di dalamnya diarahkan keluar oleh pemimpin mereka Ariel Sharon, yang menyebabkan 100% orang yang berada di dalam bumi Gaza adalah orang-orang Palestin sahaja. Sama ada orang Palestin yang beragama Islam ataupun sekitar 1000 orang agama Kristian. Maksudnya apa? Bila mana berlaku peperangan ke atas Gaza, mereka yang berada di West Bank, mereka tidak boleh pergi bantu. Bila dengar serangan dan pencerobohan berlaku ke atas Masjidil Aqsa, kalian boleh faham secara automatik tidak boleh mujahidin yang berpusat dan membangun di Gaza pergi untuk membantu menghalang serangan yang sedang berlaku di kawasan Masjidil Aqsa tersebut. Maka bumi Gaza yang kita ceritakan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sempadannya dengan lautan Mediterranean tidak boleh keluar lebih daripada 12 batu nautika. Sempadannya dengan kawasan Tanah Haram Israel dijaga dengan pagar-pagar pemisah dan dinding-dinding yang menyebabkan mereka tidak boleh langsung keluar daripadanya. Laluannya melalui jalan udara, satu-satunya airport yang ada telah pun dibom belasan tahun yang lepas, tidak dibenarkan untuk dibangunkan semula. Jadi Gaza ini penduduknya berada di dalam apa yang disebut sebagai the biggest open air prison. Hanya ada satu jalan keluar daripada bumi Gaza, iaitu di sebelah selatan yang namanya pintu sempadan Rafah. Pintu sempadan Rafah ni antara Gaza dengan mana? Antara Gaza Palestin dengan bumi Mesir. 100% sempadan Rafah dijaga oleh Mesir, tidak ada kaitan langsung dengan Zionis Israel. Maksudnya bila Mesir nak buka sempadan, dia boleh buka. Bila mana dia nak halang, dia boleh halang. Dan dalam keadaan sekarang, pintu sempadan ini sebelum daripada peperangan hanya dibuka setiap hari, tetapi dibenarkan keluar 300 orang lebih kurang daripada bumi Gaza. Sedangkan 3 bulan mutakhir sebelum daripada peperangan, orang yang nak keluar daripada pintu sempadan Rafah, jumlah mereka sekitar 40,000 orang. Saya duduk di bumi Gaza tahun 2015, 2016. Saya ingat bila saya nak keluar daripada bumi Gaza, ketika itu sempadannya lebih teruk.
3 bulan dibuka sekali. Bila dibuka selama 2 hari. Setiap hari dibuka, dibenarkan 300 orang keluar. Maksudnya setiap 3 bulan hanya 600 orang boleh keluar daripada bumi Gaza. Saya daftar masa tu nak keluar daripada bumi Gaza, dapat angka giliran lebih daripada 10,000. Jadi kalian kira sendiri berapa tahun masanya kita akan ambil masa untuk dapat keluar daripada bumi Gaza tersebut. Maka dengan sebab itulah mereka yang berada di dalam bumi Gaza berada di dalam kepungan, dan bumi yang sangat kecil inilah yang sedang dibantai oleh Zionis Israel, musuh Islam yang paling besar pada hari ini. Berapa besar Gaza ni tuan-tuan dan puan-puan, yang sedang dibantai dan dibedil ni? Daripada hujung sampai ke hujung, utara sampai ke selatan, panjangnya hanyalah sekitar 40 km sahaja. Daripada timur ke barat, lebar dia sekitar 9 km sahaja. Bermaksud keseluruhan kawasan Gaza hanya sekitar 360 km persegi sahaja. Lebih kecil daripada separuh Perlis, tetapi pada hari ini didiami oleh 2.3 juta orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bila dikepung tahun 2006, perang pertama berlaku di bumi Gaza tahun 2008. Namanya Perang Al-Furqan, berlanjutan selama 21 hari. Kemudian perang kedua 2012, 7 hari. Perang yang seterusnya 2014, 51 hari, perang pertama yang saya lalui di bumi Gaza. Kemudian perang kecil pada 2018, 2021 perang 11 hari, hari ini perang 2023. Ramai orang bila ditanya kepada saya, apakah pengalaman yang paling mengesankan berada di bumi Palestin, di bumi Gaza? Mereka akan sangka saya akan cerita tentang pengalaman nyawa berada di hujung tanduk banyak kali di dalam perang-perang yang berlaku. Antaranya pada tahun 2014, ketika itu saya masih lagi bujang, duduk di bumi Palestin, duduk di kawasan yang namanya At-Tufah. Duduk di tingkat 5 sebuah klinik, nama dia klinik Haifa. Saya duduk di tingkat 5 tuan-tuan, perang 51 hari tahun 2014, setiap minit ada kawasan yang diledakkan dengan roket-roket Zionis. Maka ketika itu kita duduk di bangunan 5 tingkat ni, bila kita duduk di tingkat 5, bangunan ni kita akan terasa bergoyang macam kita bermain roller coaster. Dan kita tunggu bangunan kita bila dia nak runtuh. Kita duduk ketika itu bulan Ramadan. Saya masih lagi bujang tapi dah biasa bermusafir, alhamdulillah, pandai masak sikit-sikit. Saya masak nasi putih dengan daging masak hitam. Nak berbuka puasa ketika itu. Tiba-tiba berlaku satu letupan yang sangat kuat. Dan orang Palestin diajarkan kepada kita, bila mana berlaku letupan yang kuat, kena pergi cek rumah kau yang kena bom ataupun bukan rumah kau. Sebab Zionis bila mana dia nak mengebom mana-mana rumah, dia akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tapi cara mereka mengetuk pintu bukan macam kita pergi raya rumah jiran, Assalamualaikum, ada orang ke? Hari ini masak apa? Tetapi cara mereka ketuk pintu rumah yang nak dibom ialah mereka akan meledakkan atap-atap rumah tersebut dengan roket-roket yang kecil daripada drone-drone tanpa juruterbang mereka. Bila diledakkan dengan roket yang kecil daripada drone, maka kita kena tahu selepasnya kita ada masa 3 sehingga 5 minit untuk meninggalkan rumah tersebut sebelum datangnya jet-jet F-16, F-35 yang akan meledakkan keseluruhan bangunan. Tidak ada yang berbaki melainkan debu-debu yang berterbangan. Maka ketika itu saya pun buka tingkap nak tengok rumah aku yang kena bom ataupun bukan rumah aku. Alhamdulillah, rumah sebelah saya yang kena bom, bukan rumah saya ketika itu. Bila bukan rumah saya yang kena bom, azan maghrib berkumandang, saya pun tutup tingkap, makanlah daging masak hitam yang telah dimasak tadi. Esoknya turun nak tengok tempat yang telah berlakunya letupan. Sebab apa dibom? Rupanya rumah kat sebelah rumah saya terbentuk satu lubang yang besar, di dalamnya ada paip-paip besi yang telah dimodifai oleh para mujahidin menjadi roket-roket mereka. Rupanya mujahidin ni tuan-tuan perempuan dia simpan roket dekat sebelah rumah saya. Tapi dia tak bagi tahu awal-awal. Kalau dia bagi tahu, lama dah saya pindah ke rumah yang lain. Alhamdulillah, Allah takdirkan roket-roket tersebut tidak meletup. Maka dapatlah kita berjumpa secara fizikal pada hari ini. Tidaklah saya datang mengganggu mimpi makcik-makcik di dalam mimpi kalian sahaja pada waktu malam. Habis perang 2014 tersebut, 1 bulan, 2 bulan hilang semangat orang Islam
dan masyarakat antarabangsa untuk terus menyokong Palestin. Sebab itulah peristiwa yang paling mengesankan yang berlaku sepanjang saya duduk di bumi Gaza berlaku pada tahun 2018, di mana para pemuda ketika itu mereka terpaksa merencana dan merancang tindakan-tindakan untuk menarik semula perhatian umat Islam kepada apa yang sedang berlaku di bumi Palestin. Habis perang 1 bulan, 2 bulan, orang lupa bahawa bumi Palestin masih lagi dijajah. Orang lupa tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayah-ayah mereka yang setiap hari ditangisi, tempat bergantung sudah tidak ada. Orang lupa kepada para isteri yang walaupun setiap hari mereka melepaskan suami-suami mereka ke jalan jihad, mereka akan sebutkan kepada suami-suami mereka, "Awahabtuka lillah." Aku hadiahkan engkau kepada jalan Allah. Aku hadiahkan engkau untuk pengorbanan dan perjuangan pembebasan. Kalau mereka keluar mati syahid tak balik semula pun, aku telah redha. Tetapi dalam keredaan mereka ada kepahitan dan kesedihan yang mereka rasakan sebagai orang-orang biasa. Kita lupakan mereka semua. Sehingga kan orang-orang Palestin khususnya yang berada di Gaza tahun 2018 terpaksa melaksanakan satu perarakan aman yang dirancang yang namanya The Great Return March. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Masirah Al-Audatul Kubra. Ketika mana itu puluhan ribu para pemuda berkumpul di sempadan-sempadan sepanjang Gaza dan tanah haram Israel. Mereka kumpul di 6 lokasi yang berbeza, berarak mendekati pagar-pagar pemisah tanpa membawa apa-apa senjata dan peralatan. Ketika itu saya berada bersama-sama dengan mereka. Setiap kali mereka melaungkan Allahu Akbar, maka mereka akan ambil satu langkah ke hadapan. Dilaungkan Allahu Akbar, maka diambil lagi satu langkah ke hadapan. Di sebelah kanan saya, kawan-kawan saya yang saya panggil mereka sebagai unit tayar. Sebab apa? Sebab mereka ini bawa tayar-tayar, lari ke barisan paling hadapan, dibakar tayar-tayar tersebut. Tujuan dia ialah untuk memastikan asap hitam yang tebal yang keluar daripada tayar menghalang pemandangan sniper-sniper Zionis daripada nampak pemuda yang sedang mara ke hadapan. Di sebelah kiri kita ada kawan-kawan yang kita panggil mereka sebagai unit pagar. Mereka bawa tali-tali yang panjang dipasangkan dengan cangkuk besi, lari ke arah pagar-pagar pemisah. Pasangkan cangkuk besi tersebut, ditarik beramai-ramai nak dijatuhkan. Tetapi tidak pernah berjaya kerana ada banyak lapisan di antara Gaza dan tanah haram Israel tersebut. Ketika itulah tuan-tuan dan puan-puan saya melihat kepakaran yang ada pada tentera-tentera Zionis, khususnya sniper-sniper mereka, yang diberikan satu tugas yang khusus ketika itu, bukan untuk membunuh seramai mungkin para pemuda, tetapi untuk mencacatkan seramai mungkin yang boleh dicacatkan, supaya mereka tidak lagi boleh bangkit berjuang menentang penjajahan yang sedang berlaku ke atas negara mereka. Ketika itu tuan-tuan, saya lihat satu orang sniper Zionis dengan satu butir peluru mampu menumbangkan 3 orang pemuda. Ditembak kaki lelaki yang pertama, pelurunya tembus masuk ke dalam kaki pemuda yang kedua. Tembus kaki pemuda yang kedua, masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga. Barulah peluru tersebut berhenti. Ketiga-tiga orang pemuda tersebut tumbang. Ketika itu saya berada di belakang pemuda yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak sampai ke bumi Gaza nanti, kalau nak ikut perarakan, pastikan sekurang-kurangnya ada 3 orang di hadapan. Ketika itu, sesekali kita terdengar laungan syahid-syahid. Bermaksud ada pemuda yang telah ditembak, telah tumbang. Dan para pemuda Palestin yang lain, bila mereka dengar laungan syahid, mereka tahu ada tembakan telah dilepaskan ke arah pemuda-pemuda tersebut. Mereka bukannya lari menjauhi tempat berlakunya tembakan, tetapi mereka akan pergi mendapatkan batang tubuh syuhada yang telah terkorban, didukung beramai-ramai, dibawa ke ambulans, seterusnya dibawa ke tanah-tanah pengebumian. Ketika itu Zionis menggunakan satu peluru yang namanya butterfly bullet. Namanya sedap, butterfly. Tapi sebab apa namanya butterfly? Sebab bila mana peluru tersebut ditembak ke arah mangsa, dia akan terbuka dan dia akan berpusing seperti butterfly di dalam batang tubuh mangsa, merobek segala isi kandungannya, mengeluarkan segala organ-organ dalamannya, barulah dia akan keluar daripada batang tubuh orang yang ditembak tersebut. Ketika itulah kawan-kawan saya di Gaza, dia mengajarkan saya satu skill. Dia kata, "Wahai Nadir, kalau kau dengar bunyi peluru dilepaskan, maka janganlah engkau takut.
Sebab kalau peluru tu ditujukan untuk engkau, kau tak akan dengar bunyi peluru dilepaskan daripada senapang-senapang. Yang kau akan dengar hanyalah bisikan-bisikan hurul ain, bidadari-bidadari, wahai Nadir, engkau telah berada di syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, 2018 berlalu, 2021 11 hari peperangan. 2023 pada hari ini adalah peperangan yang paling besar yang menempa sejarah, bila mana para mujahidin pertama kali berjaya menembus masuk ke dalam tanah haram Israel, melakukan serangan secara ofensif, di mana sebelum daripada ini mereka hanya bertahan secara defensif, berjaga di sepanjang sempadan-sempadan di antara Gaza dan tanah haram Israel. 7 Oktober tersebut, sekitar jam 6.30 pagi waktu Gaza. Di Malaysia sekitar jam 12.30 tengah hari. Saya sudah berada di Malaysia ketika itu 3 minggu, hampir sebulan. Duduk bersama-sama dengan rakan-rakan menguruskan program advokasi. Tiba-tiba tengah hari itu masuk berpuluh-puluh mesej WhatsApp ke dalam telefon. Jiran-jiran, ahli keluarga, sahabat-sahabat yang berada di bumi Gaza menceritakan bagaimana tiba-tiba mereka terdengar bunyi roket-roket yang begitu banyak yang dilepaskan daripada bumi Gaza masuk ke dalam tanah haram Israel. Mereka dengar tentang pagar-pagar pemisah yang telah dibom para mujahidin masuk ke dalam bumi Israel dengan menggunakan motosikal dan jeep-jeep mereka. Mereka dengar dan lihat bagaimana para mujahidin sedang terbang melepasi pagar-pagar pemisah masuk ke dalam tanah haram Israel dengan menggunakan peralatan paragliding dan paramotor. Ketika itu tidak ada orang yang tahu apa yang sedang berlaku, sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan keluarnya Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam yang nama dia Muhammad Ad-Daif atau Abu Khalid Ad-Daif, yang memimpin sekitar 50,000 orang mujahidin Al-Qassam di dalam bumi Gaza pada saat ini, telah cuba dibunuh oleh Zionis Israel sebanyak 8 kali. Tahun 2014, sebuah roket dihantar ke rumahnya menyebabkan isteri dan anak-anaknya mati syahid. Roket yang seterusnya dihantar untuk membunuh dirinya, Allah takdirkan roket tersebut tidak meletup. Dia inilah yang begitu ditakuti oleh musuh-musuh Islam pada hari ini. Dia keluar dan disebutkan bahawa pada hari ini kita sedang melancarkan operasi-operasi masuk ke dalam tanah haram Israel. Dan hari ini operasi yang kita lancarkan ini kita namakannya sebagai operasi Tufanul Aqsa, iaitu Taufan Al-Aqsa. Sebab apa namanya Taufan? Sebab Taufan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia datang dalam keadaan mengejut, tidak ada orang yang tahu apa yang sedang berlaku. Dia datang memusnahkan semua halangan yang ada di hadapannya, menggunakan segala kekuatan yang ada padanya. Dan itulah yang dibuat oleh para mujahidin. Mereka masuk pada 7 Oktober tersebut. Pertama sekali mereka melepaskan 5,000 roket dalam masa 20 minit yang pertama. Roket Al-Qassam, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali dicipta pada tahun 2001. Ketika itu hanya boleh mencapai jarak 3 km sahaja. Tahun 2014 mereka lancarkan roket lain yang namanya R160. Sebab apa R? Daripada nama salah seorang pengasas Hamas, Dr. Abdul Aziz Rantisi. Sebab apa 160? Sebab ketika itu roket-roket Al-Qassam boleh mencapai jarak 160 km. Tahun 2023 mereka lancarkan pula roket yang nama dia A250. Sebab apa A? Daripada nama salah seorang orang kuat Brigade Izzuddin Al-Qassam yang begitu ditakuti oleh Zionis. Diberi nama gelaran Muhandis Al-Qassam. Penghujung tahun 1990-an, aktif melakukan operasi pengebom berani mati di seluruh kawasan tanah haram Israel. Sehingga diberi satu tagline yang khusus untuk pemuda ini. Bila mana engkau melihat atap-atap bas berterbangan, ketahuilah Al-Qassam sedang berada di tempat kalian. Pemuda ini nama dia Yahya Ayyash. Dan Ayyash A diambil nama dia untuk diletakkan di dalam roket yang 250 boleh mencapai jarak 250 km pada hari ini. Bermakna tidak ada satu titik pun di dalam tanah haram Israel yang tidak boleh dicapai oleh roket-roket mujahidin. Mereka hantar unit-unit baru yang mereka perkenalkan, yang dikenali sebagai unit Eagle Unit Wahdatus Saqr, yang mana dengan peralatan paramotor dan paragliding yang ringkas, mereka boleh tembus
sistem defense yang begitu canggih oleh pihak Zionis Israel melepasi pagar-pagar pemisah masuk ke dalam tanah haram Israel. Walaupun tentera Israel mereka jangkakan mujahidin akan masuk melalui terowong, mereka buat katakan tembok setinggi 10 meter, di bawahnya 30 meter bawah tanah. Takut mujahidin masuk kot bawah. Rupa-rupanya mujahidin yang kreatif dan bijak pandai buat peralatan supaya boleh melepasi pagar pemisah masuk ikut atas. Dan kalian boleh nampak apa yang sedang dilakukan lagi oleh para mujahidin ketika ini. Antaranya sniper. Kalau kalian belum nampak, belum tengok, boleh tengok. Saya rasa banyak dikongsikan di media sosial. Sniper-sniper buatan tentera mujahidin di dalam bumi Gaza. Disebutkan sebagai sniper rule. Boleh mencapai jarak 2 km untuk membunuh tentera-tentera Zionis Israel. Maka kekuatan inilah yang digunakan ketika itu. Mereka masuk ke dalam tanah haram Israel, mengambil semula beberapa kawasan yang telah dijajah begitu lama. Mereka duduk di situ sebelum kembali semula ke bumi Gaza, kerana tujuan mereka bukanlah untuk berkuasa di tempat-tempat tersebut. Tetapi mereka mempunyai beberapa objektif yang perlu kalian faham dan tahu. Kalau kalian tak faham, kalian akan jadi seperti orang-orang lain yang tidak berada di lapangan, yang pada hari ini menuduh mujahidin tidak pandai berperang, tidak pandai berstrategi, dan lebih buruk lagi menuduh para mujahidin adalah punca kepada ramainya orang yang dibunuh di bumi Gaza pada hari ini. Apa objektif mujahidin letakkan bila mana mereka masuk pada 7 Oktober tersebut? Pertama sekali, mereka masuk untuk dapatkan prisoners of war, tawanan-tawanan perang. Sebab apa mereka perlukan tawanan perang? Sebab setiap kali berlaku peperangan, dibuat gencatan senjata, perjanjian dilanggar oleh Zionis Israel. Maka ada sesuatu perlu diletakkan di meja rundingan untuk memastikan apa-apa syarat yang diletakkan diikuti oleh pihak musuh. Dan yang paling berkesan untuk diletakkan ialah prisoners of war. Sebab mereka ada pengalaman tahun 2006 dapat tangkap satu orang tawanan namanya Gilad Shalit. Ketika itu Gilad Shalit ditangkap melalui terowong, dibawa semula ke bumi Gaza, dijaga selama 5 tahun. Tali barut Israel tak dapat tahu dia di mana. Teknologi canggih mereka, sistem pengawasan mereka, drone yang kawal 24 jam di atas kepala-kepala orang Gaza, tak tahu di mana Gilad Shalit disorokkan. Walaupun setelah dia dibebaskan, dia cerita banyak kali sebenarnya aku keluar ke lautan, pergi berbarbecue bersama-sama dengan tentera-tentera mujahidin. Tetapi tidak diketahui, dan akhirnya tahun 2011 Zionis Israel terpaksa tunduk kepada satu prisoner exchange deal yang namanya Safqah Wafa'ul Ahrar, yang mana ketika itu satu orang Gilad Shalit ini ditukarkan dengan 1,100 orang tentera ataupun penduduk-penduduk Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel ketika itu. Maka pada tahun 2023 ini, pada 7 Oktober, bukan 1, bukan 100, tetapi 250 orang Israel telah berjaya ditangkap, dibawa semula ke bumi Gaza, dan sebagaimana yang kalian nampak dalam video-video yang disebarkan, dijaga dengan cukup baik bila mana dilepaskan dalam gencatan senjata yang berlaku beberapa minggu yang lepas, yang berlangsung selama 7 hari. Satu orang ditukarkan dengan 3 orang kanak-kanak dan juga wanita yang berada dalam penjara-penjara Zionis Israel. Bila mana mereka keluar, mereka sebut bahawa anak kami yang ditangkap bersama dengan aku dilayan dengan begitu istimewa, sehingga diberi gelaran sebagai princess. Ada yang sempat bawa anjing dia ke dalam bumi Gaza. Para mujahidin bincang nak bagi anjing dia ikut ke tak. Last-last mujahidin bagi anjingnya ikut. Dia ceritakan bila mana dilepaskan masuk semua dalam tanah haram Israel, anjingnya, najis-najis dia dibersihkan oleh para mujahidin untuk memastikan tahanan-tahanan yang lain tak rasa terganggu dengan najis daripada anjingnya. Diceritakan oleh anak-anak yang lain yang ditangkap bagaimana mereka diberi makan buah-buahan, bagaimana mereka diberi makan manisan, sedangkan anak-anak mujahidin sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, sedang berada di penghujung nyawa mereka kerana kelaparan dan kehausan. Maka inilah akhlak mujahidin yang menyebabkan pada hari ini naratif yang kita nampak menyokong isu Palestin di seluruh dunia. Sebab kedua, mereka lakukan serangan pada 7 Oktober untuk menghentikan dan menggagalkan cubaan normalisasi oleh sebuah negara Arab yang sangat besar, hebat dan berpengaruh. Yang mana kalau dia buat normalisasi, negara Arab yang kecil-kecil akan ikut. Tetapi bila mana berlaku serangan ke atas tanah haram Israel dan serangan balas yang teruk daripada Zionis Israel, maka negara ini mereka malu sendiri
dan sebutkan bahawa kami telah menghentikan usaha normalisasi, kami akan bersama-sama dengan perjuangan Palestin. Negara ini negara mana? Duka citanya negara yang diberi tanggungjawab untuk menjaga dua kota suci dan masjid suci orang Islam, iaitu Al-Haramain Asy-Syarifain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Negara ini adalah negara Arab Saudi. Yang ketiga, objektifnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka masuk ketika itu sebab mereka telah pun membuat bacaan. Sebenarnya selepas 7 Oktober, Zionis akan melakukan serangan yang dahsyat ke atas bumi Gaza kerana mereka memerlukan sokongan politik di dalam pilihan raya yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Gaza, setiap kali berlaku pilihan raya di Israel, akan berlaku serangan kerana Gaza ini adalah kuda tunggangan mereka, yang menyebabkan mereka terpaksa buat serangan untuk tunjukkan kepada rakyat bahawa kamilah yang mampu mempertahankan kalian. Kamilah yang mampu menyelamatkan kalian daripada musuh yang sentiasa nak menghapuskan kalian. Maka sebelum mereka sempat buat serangan ke atas Gaza, penganalisa-penganalisa perang, pakar-pakar strategi di dalam kalangan para mujahidin, mereka melakukan serangan terlebih dahulu masuk ke dalam bumi tanah haram Israel dan berjaya mencapai objektif-objektif lain yang kita sebutkan. Maka timbullah satu soalan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah penduduk-penduduk Gaza mereka redha dengan tindakan para mujahidin tersebut? Adakah pada hari ini mereka redha 20,000 orang yang mati syahid sejak daripada 7 Oktober yang lepas? Adakah mereka redha bangunan-bangunan rumah mereka dimusnahkan? Lebih daripada 300,000 buah rumah yang telah dimusnahkan. Lebih daripada 200 buah masjid yang hapus. Lebih daripada 2.1 juta orang yang terpaksa berpindah ke tempat-tempat yang lain daripada rumah-rumah mereka yang asal. Adakah mereka redha dengan semua tindakan yang dilakukan oleh mujahidin yang kononnya menjadi sebab serangan balas oleh Israel ke atas bumi Gaza pada hari ini? Jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, ada pada sahabat-sahabat saya. Orang-orang Gaza yang saya bawa daripada Gaza. Kami keluar sekitar 3 bulan yang lepas daripada bumi Gaza. Bila kami keluar daripada bumi Gaza, berlakunya peperangan dan menyebabkan sempadan ditutup. Kami tak dapat balik semula ke bumi Gaza. Maka dalam kesempatan yang ringkas ini, saya nak ambil masa beberapa minit untuk saya perkenalkan kepada kalian 3 orang yang berada bersama-sama dengan saya pada hari ini. Saudara Syadi, saudara Alak dan juga saudara Naim. Yang mana mereka ini ada keluarga seperti saya, isteri dan anak-anak di bumi Gaza pada hari ini sedang dibedil, sedang dibunuh dan sedang ditindas oleh tentera-tentera Zionis Israel. Kita persilakan sekejap mereka ke hadapan untuk kalian dapat merasai apa yang mereka rasakan. Dan mereka ini adalah sahabat-sahabat kita yang bekerja di Persatuan Cinta Gaza Malaysia di bumi Gaza. Di